Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari mulakan dengan selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Apa khabar semua para penonton? Sihat ke? Alhamdulillah. Kembali bersama dengan saya Da'i Hadari dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Seperti biasa Tanyalah Ustaz, kita akan tampilkan ahli panel yang berbeza latar belakang dan kita bawakan topik-topik yang menarik yang dekat dengan kita. Termasuklah untuk hari ini alhamdulillah kita akan bicarakan tentang akhlak. Bila sebut tentang akhlak ini, pernah ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Maka dinyatakan oleh isteri baginda yang tercinta, katanya, kana khuluquhul Quran, telah adalah akhlaknya, iaitu Rasulullah, Al-Quran. Baiklah, untuk hari ini, akhlak yang kita akan bicarakan tentang buang sikap keakuan. Apakah itu keakuan dan kenapa kita kena perlu buang sikap ini? Cumanya pencerahan dengan lebih lanjut bukanlah daripada saya, yang mana saya sangat beruntung bersama saya ketika ini yang berbahagia Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar kita? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik Ustaz, saya yakin banyak yang Ustaz akan kongsikan, terutamanya bila kita nak menelaah tentang akhlak ini, sudah pasti kita akan kaitkan juga dengan akhlak baginda Nabi SAW. Dan kita nak tahu jugalah kenapa kita perlu buang sikap keakuan ni. Cumanya para penonton sekalian, untuk soalan kami dah terima beberapa soalan yang insya-Allah untuk kita bawakan perbincangan ini. Jadi insya-Allah terus setia bersama dengan kami hingga ke hujung rancangan. Cumanya Ustaz, bila sebut tentang buang sikap keakuan, kita nak tanya dari sudut permulaan perbincangan, apakah itu sikap keakuan dan mengapa dalam Islam sangat dituntut untuk kita ini buang sikap tersebut? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'. Terima kasih kepada Da'i Hadari dan terima kasih kepada semua penonton yang bersama dengan kita. Pada pagi ini kita membicarakan tajuk dari sudut aspek makarimil akhlak. Kemuliaan-kemuliaan akhlak. Dan di antara kemuliaan akhlak itu ialah kita membuang, kita meninggalkan sifat-sifat mazmumah. Seperti yang disebut oleh saudara tadi, kita nak bincang berkenaan dengan sifat keakuan. Sifat keakuan ini kita lihat ialah sifat yang ada pada seseorang. Yang pertamanya ialah rasa sombong. Rasa sombong. Rasa angkuh. Rasa dia ada segala-galanya. Yang kedua, sifat keakuan ini juga menggambarkan bahawa manusia itu adalah manusia yang mementingkan dirinya semata-mata, tanpa menghiraukan orang lain. Pentingkan diri semata-mata, tidak memikirkan tentang orang. Ambil contoh mudah, kalau dia bercakap, dia tak fikir adakah percakapan itu mengembirakan saudaranya ataupun menggoreskan hati saudaranya. Dia bercakap je. Sedangkan ketika dia bercakap itu, dia menyakitkan hati saudaranya. Yang menyedihkan kadang-kadang dia tahu. Allah. Sengaja. Dia kata apa masalahnya? Inilah antara bentuk sifat mazmumah yang kita cuba bincang pada hari ini secara bersama-sama supaya kita jauhkan sifat-sifat ini. Kerana seperti mana yang kita ketahui, sifat orang mukmin ini digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashudu ba'duhu ba'da. Kata Rasulullah SAW, orang mukmin dengan orang mukmin yang lain kal-bunyan. Seperti satu bangunan. Yang mereka ini saling memperkukuhkan antara satu sama lain. Maksudnya di sini Nabi menggambarkan bahawa mukmin yang sebenar bukan mukmin yang ada keakuan. Bahasa Arab sebut ananiyah. Maknanya ananiyah.
Ana. Saya je. Saya. Ini saya. Ataupun ke bahasa Arab, ana buat itu, ana buat ni, ana, semua ana. Kononnya dia lah paling berjasa dan dia lah. Betul. Dia ingat ana seorang je boleh buat perkara tersebut. Sebenarnya ramai lagi orang di luar sana melakukan perkara-perkara yang kita sebut ana buat tadi, yang saya buat tadi. Jadi sebenarnya sikap yang perlu ada ialah kita mendokong antara satu sama lain. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menggambarkan bahawa kita ni adalah umat yang satu. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Ini dalam surah Al-Anbiya 92. Allah Taala kata, sesungguhnya ini adalah umat kamu, umat yang satu. Kita umat yang satu. Dan aku adalah Tuhan kamu, maka hendaklah kamu mengabdikan diri kepadaku. Ayat yang lebih kurang sama pada surah Al-Mu'minun ayat 52. Allah Ta'ala sebut, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Dia beza fattaqun dengan fa'budun. Yang kedua ni Allah Ta'ala kata, inilah umat kamu, umat yang satu, maka hendaklah kamu bertakwa kepada aku. Jadi kita letakkan diri kita ini sebagai manusia ataupun lebih tepat hamba Allah yang sebenarnya membuang jauh-jauh sifat anani, sifat keakuan. Kita kena sedar, kita kena faham bahawa hidup kita ini, kebahagiaan hidup kita ini bukan untuk diri kita sahaja. Orang yang memikir aku, difikir tentang dirinya. Aku dapat makan, aku makan sedap-sedap. Yang lain tak apalah, yang penting aku. Allah. Ataupun orang lain ada tempat perlindungan. Orang lain tidak ada tempat perlindungan. Kita tak peduli pun. Yang penting aku sudah ada rumah, aku ada tempat berlindung. Orang lain itu tidak perlu aku pedulikan. Jadi dari kita nampak bahawa sifat ini adalah sifat mazmumah, dan insya-Allah kalau kita bicarakan secara terperinci, kita nampak sangat sifat ini sebenarnya akan menyebabkan hidup kita bukan hidup yang bahagia. Sebab hidup yang bahagia mesti dalam keadaan kita bermasyarakat, mesti kita saling tolong-menolong antara satu sama lain. Baik, sebelum kita nak bawakan soalan daripada sahabat kita yang telah sudi kongsikan soalannya, mungkin sedikit. Tadi Ustaz ada sebut bagaimana firman Allah menyatakan di hujung ayat itu fa'budun, supaya kita ni memperhambakan diri. Jadi dari sudut pandang, ini saya nak bawakan sedikit percambahan untuk mukadimah tadi. Bila kita sebut tentang hamba, kenapa seorang hamba tidak boleh ada sifat keakuan ini? Hamba, status hamba ditetap hamba. Kita ada dua keadaan. Yang pertama, kita ini adalah hamba. Dan bila kita sebut hamba, kita ada Tuhan yang mesti kita abdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hamba mempunyai kelemahan-kelemahan. Betul. Tuhan mempunyai sifat-sifat kamal, sifat-sifat kesempurnaan. Sehingga kan dalam hadis Rasulullah SAW menerangkan satu hadis kursi, Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-kibriya'u ridai. Sebenarnya kesombongan, keangkuhan itu ridai, itu adalah selendangku. Memberi gambaran al-mutakabbir huwallah. Bukan kita manusia. Kita tak ada apa manusia ni. Sehingga kan Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Hei manusia, kamu semua fakir di sisi Allah. Kamu tak ada apa pun. Kamu dicipta oleh Allah, Allah beri rezeki kepada kamu, Allah yang menentukan hidup kamu, Allah yang mematikan kamu. Bahkan ketika kamu sakit, kamu tak nak satu penyakit itu. Tapi bila Allah beri kepada kamu, kamu tak boleh kata apa. Lemahnya kita. Betul. Jadi bila kita lemah, kita tidak boleh bersikap angkuh, kita tidak boleh bersikap anani ataupun keakuan. Baik, itu dia. Moga kita harap apa yang dapat kita kongsikan di awal ini membawa sedikit renungan kepada kita semua. Jadi mengkema semua, banyak lagi kita akan bincangkan. Terutamanya kita nak raikan soalan ini Ustaz daripada Sirna di Facebook ni. Kata beliau, Sirah telah menceritakan sifat keakuan yang mana telah menyebabkan iblis dihalau dari syurga kerana enggan sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis. Sikap ini amat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Bagaimana untuk melawan sikap keakuan ini dan apa yang akan terjadi kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat jika sifat ini dibiarkan? Macam mana tu Ustaz? Baik, sifat iblis seperti yang disebut oleh Da'i tadi, persoalan yang ditanya oleh sahabat kita Sirna ini ada kaitan dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat berkenaan dengan bagaimana Allah mengangkat Adam itu menjadi khalifah. Mempunyai tugas yang besar di dunia ini. Antara yang disebut ialah daripada ayat yang ke-12 dalam surah Al-A'raf. Allah Ta'ala berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala berfirman, apa yang menegah kamu untuk kamu sujud kepada Adam. Seperti yang kita bincang sebelum ni, sujud di sini bukan mengabdikan diri, sujud sebagai penghormatan. Hormatlah, ini perintah Allah. Ketika aku memerintahkan kepada kamu. Jawab iblis, kena sangat dengan tajuk kita ni. Jawab iblis, qala ana khairum minhu. Ana. Berkata iblis, ana, saya. Khairum minhu. Saya lebih baik darinya. Di situ ada ananiah. Ananiah, keakuan. Ya. Saya lebih baik darinya, iaitu dari Nabi Adam. Kamu khalaqtani min narin. Kamu ciptakan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan kamu ciptakan Adam itu daripada tanah. Ayat ini memberi satu makna yang besar kepada kita, kefahaman yang besar. Yang pertama, sekarang ni Allah Ta'ala perintah kepada iblis supaya sujud. Bukan tugas kamu sebagai makhluk untuk bertanya kenapa itu, kenapa Mempertikai ini. Mempertikaikan. Kamu siapa? Kamu makhluk. Ya. Tapi ini yang dibuat, yang dilakukan oleh iblis. Sebab itu disebut kesombongan yang dosa yang pertama dalam sejarah ialah dosa kesombongan. Seperti yang dibuat oleh iblis tadi. Yang kedua, dia kata, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripadanya. Tak malu betul. Siapa yang boleh tentukan diri kita baik tak baik? Betul. Allah Ta'ala. Sebab itu dalam kehidupan kita ni, kita tak boleh memperolok-olokkan orang. Merendah-rendahkan orang. Kamu belum beragama dengan tahap yang hebat. Kamu masih belum menutup aurat dengan sempurna. Kamu. Semua dipertikaikan. Sedangkan kita kena faham, kadang-kadang orang nak buat perubahan ni, dia perlu makan masa. Ya. Sepatutnya kita yang menggalakkan, bukan mempertikaikan. Jadi, dia kata, saya lebih baik. Ana khairum minhu. Saya lebih baik. Yang ketiga, dia kata dia lebih baik ni, faktor dia diciptakan. Yang pertama, yang diciptakan daripada api itu bukan kehendak dia. Kehendak Allah Ta'ala. Betul. Adam dicipta daripada tanah, itu kehendak Allah Ta'ala. Itu bukan kerja kamu makhluk untuk mempertikaikan apa yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang akhir, apa yang menyebabkan kamu kata api itu lebih mulia daripada tanah? Itu hanya kesimpulan yang dibuat oleh kamu sendiri. Itu bukan suatu hakikat. Sebab kalau nak bincang, adalah orang buat perbincangan, ulama'-ulama' kita. Dalam perbincangan itu, kalau betul-betul nampak yang beri faedah, yang manfaat, tanah lebih baik. Sebab tanah ada pokok, ada tanaman, ada bumi, ada itu. Bersumberkan tanah semua. Itu banyak ceritanya, tapi bukan itu persoalannya. Iya. Persoalannya ialah penciptaan sama ada daripada api, daripada tanah, ialah itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kesalahan iblis, syaitan ni ialah aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sebab dia ni enggan akut kepada perintah Allah, wastakbara. Dia sombong. Dia angkuh. Maka termasuklah daripada kalangan yang kufur kepada Allah Ta'ala. Keakuan membawa juga kepada kesombongan dan itu adalah sifat yang tak wajar ada dalam diri seorang hamba. Baiklah, lagi dan lagi kita akan bicarakan terus bersama kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kami ucapkan kepada anda semua yang terus menjadikan kami sebagai pilihan anda di awal pagi. Dan hari ini, Alhamdulillah, kita bicarakan tentang topik berkaitan dengan akhlak, iaitu buang sifat keakuan. Yang mana kita sangat beruntung kerana bersama dengan kita yang berbahagia Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Baik Ustaz, saya nak bawakan satu takrif daripada Kamus Dewan, daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Keakuan membawa maksud sifat mementingkan atau berasa megah dengan diri sendiri. Bahkan ia juga membawa kepada sifat tidak menerima teguran. Jadi mungkin saya nak tanyakan mewakili para penonton di rumah, apakah ia berhubung kait juga dengan sifat ego? Silakan Ustaz. Terima kasih pada Da'i, terima kasih kepada para penonton yang saya hormati, yang saya kasihi. Ego ini adalah komponen penting dari sifat anani ataupun keakuan. Justru itu dalam perbincangan para ulama kita bila mereka membicarakan sifat ego, sifat takabur ini, mereka membahagikan jenis ego itu, jenis sombong itu, jenis penting diri itu. Kata mereka, dia terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah manusia yang sombong kepada Allah. Allahu Akbar. Contoh yang kita beri tadi lah, Betul. Iblis, ataupun manusia yang tidak beriman kepada Allah, yang mengingkari Allah, mengingkari segala nikmat yang Allah Ta'ala beri. Ini adalah yang disebut sebagai sombong, takabur kepada Allah. Yang kedua ialah sombong kepada Rasulullah SAW. Apa bentuk sombong itu? Antara bentuk sombong itu ialah orang yang tidak akur kepada perintah Rasulullah SAW. Ataupun disebut dalam hadis, orang yang bila disebut nama Nabi SAW, lidah dia, mulut dia tak boleh nak sebut sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nak berselawat. Sombong, angkuh. Padahal kamu adalah umat Rasulullah. Betul tak? Allah bangkitkan Nabi untuk selamatkan kamu dunia akhirat. Beri syafaat kepada kamu, janji kebaikan kepada kamu. Tiba-tiba kamu tidak menzahirkan rasa sayang, rasa kasih kepada Nabi. Yang ketiga, sombong ni ialah sesama manusia. Kita sebutkan tadi, kita ni semua dicipta daripada tanah. Ataupun kita ni dicipta dari setitis mani. Semua manusia begitu. Tak kira siapa pun dia. Tapi bila manusia ni dia ada kedudukan, dia ada harta, dia ada pangkat, dia ada pengaruh, dia nak toncang. Dia jadi sombong, dia jadi angkuh. Dan sebenarnya perkara ini adalah perkara yang sangat salah kerana kita adalah hamba Allah dan kita mesti menjalankan fungsi sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Fungsi dia 3 perkara tadilah. Taat, patuh kepada Allah, patuh kepada Nabi, dan yang ketiga berbuat baik sesama. Maknanya kita menghargai orang lain yang berada di sekeliling kita. Apa yang perlu kita jaga bila kita ada sahabat, kita ada saudara ni? Kita ada rakan sekerja, jiran Ustaz. Kita ada jiran tetangga, kita ada partner bisnes. Betul. Maksudnya hidup kita ni mesti dengan orang, mesti dengan orang. Jadi di antara yang perlu kita jaga ialah dari sudut hati kita. Hati ni apa? Kita tak boleh rasa sombong. Orang tak tahu ni. Macam saya dengan Da'i, saya tak tahu hati saya apa pada Da'i. Tapi kalau hati saya kata, aku sebenarnya lebih baik daripada Da'i. Allah. Itu sombong. Da'i tak tahu pun. Itu kesombongan. Itu sesuatu yang ditegah. Tapi yang sepatutnya ada kepada kita dalam hati kita, saudara juga adalah sahabat saya. Kita kena saling hormat menghormati. Kita sentiasa bersangka baik antara satu sama lain. Itu dari sudut hati. Yang kedua ialah dari sudut kata-kata. Kata-kata pun dah nampak sombong keakuan. Jadi macam kita sebut di awal tadi, orang yang selalu sebut saya ni sombong. Sebab itu kalau seorang leader, seorang pemimpin, katalah dia ni CEO ke, dia pengurus ke, dia pengarah syarikat ke, ataupun di jabatan kerajaan ke, jangan lazimi sebut saya. Saya sudah berbuat begini 4 tahun di bawah saya sudah buat ini, saya sudah itu, saya.
Kejap-kejap saya, kejap-kejap saya. Pertama orang boring lah. Staf bawahan Menyampah, tapi tak boleh sebutlah bos. Tapi dari sudut pengucapan itu salah. Tak sepatutnya. Tak sepatutnya. Kita kena sebut kita. Kita berusaha, kita selama 4 tahun kita. Sebab kamu ni hanya untuk monitor, untuk kamu lihat secara dalam bentuk ruang yang luas. Perkara yang kecil-kecil itu semua dia buat oleh staf. Jadi kamu kena hargai, jadi kena sebut kami, kena sebut kita. Jadi perkataan yang kita pilih itu perkataan yang menggambarkan bukan ada sifat keakuan, tapi sifat kekitaan. Dan kita kena lafazkan perkataan-perkataan yang baik. Antara perkataan yang baik bila kita menghargai orang lain ialah kita memuji perbuatan yang baik yang dilakukan oleh orang sekeliling kita. Yang ketiga, sombong ni dia boleh kepada harta. Bila dia ada harta, dia lupa kepada yang memberikan kepadanya satu. Dan bila dia dah ada, dia lupa untuk menginfakkan kepada orang lain. Itu ada kewajipan zakatnya, ada kewajipan sunatnya, infak umumnya, sedekahnya, amal jariahnya, wakafnya. Macam-macam perkara untuk kikis sifat-sifat mazmumah daripada kita. Dan yang keempat, sombong ni ialah dari sudut tenaga. Orang semua nak tolong gerakkan satu usaha, dia tak layan pun. Dia tak buat apa-apa pun. Tak ada perasaan pun nak bantu. Bersama-sama. Ini adalah gambaran daripada sifat anani tadi, sifat keakuan, sifat sombong, ataupun saudara sebut tadi sifat ego yang ada kepada manusia. Nak ego ke mana? Kita semua ni akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua akan dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua manusia yang kembali kepada Allah, hari itu mereka hanya fikirkan tentang diri mereka sahaja. Tak fikir dah dulu aku ada pangkat, aku ada kedudukan, aku ada anak pinak, aku ada aset, aku ada kekayaan. Tak ada dah. Semuanya berhadapan dengan Allah, semuanya dia menunggu keputusan dari Allah Ta'ala. Fitrah manusia iaitu kita dicipta, bukan pencipta. Baik, ada soalan di Facebook yang mungkin kita nak bawakan, iaitu Nur Ashikin ni Ustaz. Katanya, bersikap keakuan atau mementingkan diri sendiri adalah sikap yang berlawanan dengan sifat manusia yang diciptakan, iaitu fitrah manusia untuk hidup bermasyarakat. Soalan beliau, apakah langkah-langkah untuk bantu mengelakkan diri kita dari tersemat sifat tercela ni? Langkah-langkahnya apa Ustaz? Baik. Bila kita sombong, bila kita angkuh, kita penting diri ni, satu perkara yang kita boleh rasakan ialah orang akan menjarakkan diri daripada kita. Orang menjauhkan diri daripada kita. Kita mungkin tertanya-tanya, kenapalah orang semakin jauh daripada kita. Cuba kita fikir sejenak. Kita renung sejenak. Apa sikap kita? Apa akhlak kita? Apa perangai kita? Mungkin antara perangai yang orang tak boleh terima ialah sifat keakuan kita. Sifat ego kita. Kadang-kadang orang ni terpaksa sebab mungkin kita ada hubungan dengan dia. Kata mungkin dia saudara kita, mungkin dia staf kita. Jadi orang tak boleh lari, orang kena interaksi. Tapi kalau hilang keperluan tu, katalah kita dah pencen. Staf masih bekerja lah di jabatan ataupun di syarikat tersebut. Itu yang orang buat cerita, tapi cerita tu betul. Jumpa pasal malam pun staf tak beri salam pun, tak tegur pun. Sebab dulu kau sombong, kau angkuh, kau nanya orang beri salam kau buat tak tahu aja. Sekarang Allah Ta'ala tunjuk di dunia ni lagi bahawa dah ada balasannya. Jadi ini yang kita kata cara kita kena fikir. Kalau kita bersikap begitu, manusia akan menjauhi kita. Itu yang pertama. Yang kedua ialah cinta Allah ini hanya kepada orang yang rendah diri, orang yang rendah hatinya, orang yang tawadhu. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai, benci, tidak cinta kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur. Yang ketiga, kesan
daripada orang yang anani, orang yang bersifat keakuan itu, ialah Allah Ta'ala tutup pintu hatinya. Allahu Akbar. Ini bukan perkara yang boleh buat main-main ataupun kita ambil mudah. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Kadzalika yatba'ullah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Yang demikian itu Allah menutup, Allah cop meteri hati yang mutakabbir, hati yang sombong, angkuh, jabbar, yang merasa dia ada segala-galanya. Jadi daripada 3 perkara itu sebenarnya sudah cukup kepada kita berfikir. Kita kena buang sifat ini daripada kita. Mungkin kita ada sifat itu, mungkin ada, tapi kita kena buang sifat itu sebab sifat itu akhirnya akan merosakkan kehidupan kita dunia dan akhirat. Baik, insya-Allah. Baiklah Ustaz, banyak lagi yang kita akan bicarakan, terutamanya sebentar lagi mungkin kita nak tahu jugalah bagaimana sifat membesarkan diri ini wajib kita jauhi, dan mungkin ada tips-tips yang mungkin Ustaz boleh kongsikan. Jadi kita akan bicarakan sekejap saja lagi. Jadi kepada anda semua, terus bersama kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, dari utara ke selatan, timur ke barat, semuanya memilih untuk menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bahkan kami difahamkan ada yang turut menonton ini sahabat-sahabat handai kita yang berada di Singapura, di Batam, Indonesia, dari Brunei. Bahkan sempat untuk saya tonton di Facebook Live ataupun di sebelum inilah kan, ada yang menonton juga dari selatan Thailand. Masya Allah, terima kasihlah para penonton sekalian. Cumanya hari ini kita bicarakan tentang akhlak, buang sifat keakuan, dan kita masih lagi juga bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Baik Ustaz, saya tertarik dengan apa yang kita bincangkan pada pagi ini. Ada kena-mengena dengan khutbah Arafah yang telah disampaikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, yang mana dalam khutbah Arafah tahun ini beliau menyatakan, buangkan sifat takbur yang bersarang dalam diri, jangan berasa diri lebih baik, lebih mulia, bahkan lebih besar berbanding orang lain. Ingatlah bahawa sifat ataupun sikap keakuan ini telah mencampakkan iblis dan syaitan menjadi makhluk yang ingkar ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam AS. Soalan saya, apakah ada terdetik di hati kita sifat ini boleh membawa kepada kemurkaan dan laknat Allah Subhanahu Wa Taala? Baik. Adil dan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita baru terdetik kita berfikir ke arah itu tidak dikira dosa. Sebab itu selalu kita sebut di mana-mana, keperluan kepada kita untuk memahami agama. Faham? Itu penting mengaji. Yeah. Itu pentingnya belajar. Dengan belajar, termasuk kita belajar pada pagi ini, mudah-mudahan insya-Allah, ini ilmu akhlak. Bila kita belajar ni, bila datang terdetik begitu, kita akan tolak cepat. Yeah. Sebab ini adalah bisikan syaitan yang minta kepada kita supaya kita bersikap ataupun bersifat keakuan. Seperti mana syaitan iblis itu dilaknat ialah kerana kesombongan. Aba wastakbara. Betul. Kerana sombong, kerana enggan akur kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan syaitan iblis ini mendapat kedudukan yang paling hina di sisi Allah. Walaupun pada satu ketika dahulu ia berada di kedudukan yang baik. Betul. Hanya kerana sifat sombong, angkuh, takabur, anani, keakuan ini menyebabkan ia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Justru itu Rasulullah SAW menyebut tentang bahawa kita ini adalah umat yang satu, ataupun kejadian kita ini semua dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW menyebut, ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala ajamiyyin ala arabiyyin
wala ahmar 'alal aswad wala aswad 'alal ahmar illa bittaqwa atau kama qala. Kata Nabi SAW, sebenarnya sesungguhnya Tuhan kamu itu satu. Ya. Kita ni Tuhan kita Tuhan yang satu. Bahkan bapa kamu adalah bapa yang satu. Semua daripada Adam, Nabi semua Adam daripada alaihi Hawa salam. belaka. Tidak ada kelebihan orang Arab di atas orang Ajam. Orang bukan Arab lah. Ya. Orang bukan Arab ke atas orang Arab. Orang putih atas orang hitam atas orang putih. Illa bittaqwa. Masya Allah. Melainkan yang membezakan kita ialah takwa. Ketakwaan kita kepada Allah. Sebab dan kalau kita fikir betul-betul, kulit kita putih ke, kulit kita merah ke, hitam ke, itu bukan kehendak kita. Betul. Taklif ni berdasarkan apa yang kita buat amalan kita. Allah Ta'ala tak akan tanya, kenapa di dunia dulu kulit kamu begini, warna kulit kamu begini, ketinggian kamu begini. Itu bukan soalan. Sebab itu kita tidak ada pilihan. Ataupun tak akan ditanya kenapa kita lahir dalam bangsa Melayu sebagai contoh. Sebab itu bukan pilihan kita. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sebut secara jelas di sini bahawa warna kulit itu bukan boleh membantu kita pun. Bukan mulia kita pun. Bahkan kalau kita kata, oh sebab warna saya putih saya lebih mulia daripada orang. Apa yang sebab kamu kata kulit putih kamu itu lebih mulia? Mungkin orang berkulit hitam kata kulit hitam lagi mulia daripada kulit putih. Sebab itu bukan sesuatu yang boleh kita tentukan. Justru itu kita sebagai orang Melayu sebagai contoh, ya kita sayang kepada bangsa kita. Tapi pada masa yang sama, kekuatan orang Melayu ini ialah dengan Islam. Ya. Sebab kita berpegang teguh kepada Islam. Dan Islam ni agama yang rahmah, agama yang membawa kasih sayang. Bukan agama yang menyerang orang lain, bukan memperolok-olokkan orang lain. Kita nak suburkan budaya tafkir, budaya berfikir dalam masyarakat. Semua itu kita berfikir untuk kebaikan masyarakat. Bukan budaya takfir, bukan budaya menghukum, bukan budaya mengkufurkan orang lain ataupun memunafikkan orang lain, tapi budaya yang kita nak wujudkan di Malaysia ini ialah budaya kasih sayang, hormat menghormati antara satu sama lain. Sama ada orang Islam dengan orang Islam ataupun orang Islam dengan non-Muslim. Wallahu a'lam. Dalam Al-Quran, para penonton sekalian, surah Al-Hujurat, Allah menyatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Itulah perbezaan kita. Baik, Ustaz, Syahir Alia di Facebook, kata beliau, adakah orang yang mempunyai sifat keakuan ini akan jadi seperti kera sumbang? Dan bagaimana cara untuk kita menasihati dan mendekati golongan sebegini? Sebab kalau tak kena cara, Ustaz, sekarang diceramahnya kita balik. Macam mana tu, Ustaz? Baik. Dia tengok orang lah macam kita sebut tadi. Ya. Adakah seseorang itu dia akan jadi kesumbang? Kesumbang maknanya maksud dia orang tak layan, orang buat tak tahu. Ya. Itu kemungkinan akan berlaku lah, akan berlaku kesumbang. Cuma bila kita sebut perubahan ini, kita kata untuk memberi nasihat ni, dia perkataan nasihat ni kadang-kadang kalau dia berbentuk nasihat, orang tahu kita sebut saya nak nasihat ni, orang susah terima. Dia macam ada benting, Ustaz. Dia ada benting. Sebab tu pendekatan walaupun bentuk nasihat tapi dalam perbuatan mendorong, memberi semangat, memberi perkara-perkara yang positif di sebalik perkara yang kita buat. Umpamanya dorongan kita kalau seseorang itu bersifat dengan sifat yang kita sebut tawadhu', rendah diri, ianya akan dikasihi oleh manusia. Dirinya akan dikasihi oleh manusia. Bila apa? Bila tidak ada kesombongan. Satu cerita yang berlaku di zaman Nabi. Silakan, Ustaz. Ada seorang lelaki nama dia Abdullah. Dikenali dengan Al-Himar. Abdullah ni, dia punya kelemahan dia, dia minum arak. Allah. Dan sahabat ini pernah disebab oleh Nabi. Suatu hari, dia buat kesalahan yang sama. Ulang lagi. Dibawa di hadapan Nabi. Bila dibawa di hadapan Nabi,
ada sahabat kata, kamu datang lagi buat benda yang sama. Lalu lelaki ini dia menggunakan kata-kata laknat, maknanya dia macam sahabat ni guna bahasa yang tidak baik kepada lelaki yang minum arak ni. Ayat menghukum lah ni. Ayat menghukum, belum dihukum lagi. Ya. Dia hukum dulu. Bila menghukum orang, kata orang tak baik ni, dia ada sifat sombong di situ. Allah. Apa kata Nabi? La tal'anuhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kamu laknat dia. Jangan kamu kutuk dia. Jangan kamu kutuk dia. Jangan kamu laknat dia. Kita kena faham, kesalahan tetap kesalahan, dihukum tetap dihukum. Salah tetap salah. Salah tetap salah. Kena hukum tetap kena hukum. Tapi itu tidak menghalalkan kamu melaknat, mengutuk saudaramu. Kerana Nabi kata, sebab aku tahu dalam dia buat dosa ni, dia sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Hati dia sangat sayang, cinta pada Allah, sangat sayang kepada Nabi. Tapi dia tertewas dengan nafsu, dia minum arak. Dikatakan selepas berlaku peristiwa itu, lelaki ini tidak lagi dihadapkan di hadapan Nabi dengan kesalahan yang sama. Allahu Akbar. Ini kita kata sifat Nabi yang sangat luar biasa, yang terpancar daripadanya kata-kata yang hikmah, la tal'anuhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Maksudnya dakwah Rasulullah itu melalui kalam, perkataan. Melalui perkataan. Maksudnya Nabi tengok kesalahan tu, Nabi dah tahu dah. Dia minum arak, itu akan dihukumlah. Tapi kamu sahabat-sahabat ni tak bolehlah kutuk dia, hina dia. Jadi bila berlaku peristiwa ini, kita nak bawa dalam masyarakat, jangan kita rasa kita bagus. Betul. Oh, saya ni sembahyang, saya ni mengaji, saya tutup aurat. Oh, dia ni mengaji tak pernah tutup aurat, belum sempurna lagi. Apalah dia ni, laki ni dayus, suami ni dayus. Semua orang didayuskan. Sedangkan kita kena ingat bahawa mungkin belum sampai masa dan ketikanya. Kita pun ada keluarga. Kita pun ada keluarga. Ya, sekarang untuk peringkat kita boleh kawal lah. Suami kita, isteri kita, anak-anak kita. Peringkat cucu pun belum tentu kita boleh kawal. Itulah. Jadi kita kena sentiasa beringat sentiasa. Saya sebut ni bukanlah nak mempermudahkan orang yang tak taat pada Allah. Tapi dari sudut kita jangan mudah menghukum orang. Jangan memperkecilkan orang. Kadang kita tengok, oh ayah ni berserban jubah, anak pun pakaian macam tu. Kita tak tahu, mungkin dia dah nasihat anak dia. Tapi dia nak buat macam mana kan? Dia nak pukul anak dah 30-40 tahun. Mungkin dia dah usaha, dia dah doa kepada Allah. Tapi kita percaya, hidayah Allah ni akan sampai. Cuma masa dan waktunya saja. Para penonton sekalian, apabila berlaku satu-satu isu di laman sosial, apakah kita ini mudah untuk melaknat? Ataupun dengan bahasa mudahnya, memberi komentar yang bukan-bukan, menghukum? Betul. Adakah ketika itu ada sifat keakuan? Baik Ustaz, saya nak bawakan satu lagi view ataupun satu lagi sudut pandang yang mana adakah sifat keakuan ini juga, ananiyah ini juga boleh membawa kepada sifat istidraj. Lagi dapat nikmat, lagi jauh daripada Allah. Silakan Ustaz. Betul, saya setuju. Istidraj ini kadang-kadang kita tak perasan. Tak perasan. Bila kita buat kesalahan, bila kita lagi sombong, lagi tinggi kita, lagi hebat. Orang puji kita. Kita pun macam tak percaya pada diri kita sendiri. Tak boleh ditegur lah. Tak boleh ditegur lah. Jadi, kita kena ingat bahawa bukan dengan nikmat itu maksudnya Allah redha kepada kita. Yeah. Bukan dengan ujian kesukaran hidup Allah benci kepada kita. Ujian tetap ujian. Allah akan uji kita dengan pelbagai cara. Pelbagai cara Allah akan uji kita. Cuma manusia ni, waktu susah tu dia boleh lalui dengan baik ujian tersebut. Yang menjadi ujian sebenar ialah bila kita ada nikmat. Bila kita ada pangkat, bila kita ada kuasa, bila kita ada harta benda, bila kita ada kemasyhuran. Waktu itu betul-betul kita teruji. Waktu belum masyhur, waktu belum popular, senang nak bercakap, nak sembang. Waktu dah popular, Tegur pun tak? tegur pun tak.
Sedangkan orang itu orang yang sama. Dan kita kena ingat semua nikmat ni dia bersifat sementara. Kita kena ingat, letak dalam pemikiran kita. Bersifat sementara. Popular, sifat dia sementara. Betul. Kaya, sifat dia sementara. Berpangkat, sifat dia sementara. Jadi dalam sementara-sementara tu, patutnya nikmat itu digunakan dengan cara yang betul. Cara yang boleh mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Katalah saudara ataupun saudari sangat popular di sosial media. Gunakan popular itu, kemasyhuran itu untuk mendekatkan seseorang itu kepada kebaikan. Ya. Saya tak sebut untuk kepada agama, nanti orang kata dia mesti ustaz-ustazah ke. Tak, semua orang mesti fikir macam mana dengan dia popular di media sosial itu, dia boleh membuat kebajikan. Betul. Dia boleh membuat kebaikan. Mengajak orang ke arah kebaikan. Dengan hanya dia sebut berapa perkara, marilah infak di masjid sekian-sekian yang sedang dalam pembinaan. Masya Allah. Kalau saya sebut, orang tak bayar, orang tak infak pun. Tapi bila da'i sebut, Allah. sebab popular kan. Bila da'i sebut, alhamdulillah ada kutipan yang baik kepada masjid itu, dengan asbab itu terdiri masjid itu. Ini yang kita katakan, kita nak gunakan nikmat Allah itu sebaik mungkin menjadi asbab kebaikan kepada kita. Baik Ustaz, insya-Allah kejap je lagi teringin untuk saya tanyakan mewakili para penonton di luar sana, iaitu berkaitan dengan sifat keakuan ini, adakah ia juga membawa kepada gagalnya kita nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala? Kejap je lagi Ustaz ya. Kalau nak tahu jawapannya terus bersama kami, Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, tidak kira di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Dan hari ini para penonton sekalian, kita bicarakan berkaitan dengan akhlak, iaitu kita fokuskan kepada topik kita, iaitu membuang ataupun buang sifat keakuan. Dan masih lagi kita bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Baik Ustaz, saya takut kalau tengah bawa kereta, tiba-tiba ada sampah ke apa ke, pam, tutup cermin kereta. Allahu Akbar, gelabah. Bayangkan, kalau kita sebagai manusia pula Ustaz, dalam jalan nak menuju akhirat ni, tiba-tiba pandangan kita ditutup oleh sifat keakuan. Bahkan gagal nampak kebesaran Allah. Macam mana tu Ustaz? Dalam Fatihah kita, antara yang selalu kita ulang yang menjadi kewajipan kepada kita, setiap hari 17 kali sehari, ialah kita sebut dalam Fatihah kita, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Tunjukkan, berilah petunjuk kepada kami. Ada dua perkara saya nak sebut di sini. Yang pertama, kita gunakan ihdina. Kami. Walaupun kita sembahyang seorang diri. Betul. Bahkan dalam doa-doa dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan da'i, kebanyakannya Rabbana. Walaupun yang baca itu seorang Nabi, seorang Rasul. Rabbana, Rabbana. Macam kita bacalah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Betul. Rabbana afriq alaina sabra. Rabbana hablana min azwajina. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Wahai Tuhan kami. Itu isyarat daripada Allah supaya untuk berdoa pun kita doa untuk semua orang. Bukan seorang-seorang. Bukan seorang-seorang. Maksudnya masa Rabbana itu, kita doakan juga untuk ahli keluarga kita, untuk kawan-kawan kita, untuk orang Islam yang lain. Rabbana. Orang lain pun doakan Rabbana juga untuk kita juga, untuk saudara-saudara yang lain. Nampak tak di situ? Indahnya Allah gunakan perkataan kita, kami. Rabbana, Rabbana. Jadi begitulah juga yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini ialah kita nampak kebaikan-kebaikan yang Allah beri kepada kita. Nampak kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tunjukkan kepada kita. Disebut dalam satu hadis mafhumnya, berkenaan dengan orang yang dizalimi ni, doanya adalah mustajab. Doa orang yang dizalimi adalah mustajab.
Dan menzalimi seseorang itu adalah dosa. Kita zalimi orang, satu dosa. Ya. Orang zalim orang ni dengan penuh takbur lah, dengan penuh sombong lah. Tetapi menzalimi orang yang dhaif, orang yang zalim itu dosanya jauh lebih besar. Allah. Kadang-kadang kita mendengar penipuan, orang tipu orang kampung. Scammer Ustaz ya. Dia buta huruf, dia tak tahu segala-galanya, dia percaya pada kita, tapi kita tipu dia. Itu satu kezaliman yang sangat nyata. Dan dia pula tak tahu macam mana nak proses undang-undang supaya orang buat zalim tu kena. Dia pun tak tahu cara. Tidak celik lah. Tak celik. Jadi dia dalam keadaan ditipu, dia dalam keadaan dizalimi. Jangan main-main orang macam ni. Dia angkat tangan kepada Allah. Kalau dia tak doa secara spesifik pun dia sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dengan hasrat supaya Allah memberi pembalasan kepada orang-orang yang zalim. Masa saya belajar di sekolah dulu, masa belajar sanawi lama lah. Dah sekarang pun dah umur 50 lebih. Masa umur belasan tahun, 16, 17. Ada guru saya daripada Mesir, mengajar di sanawi ni. Dia cerita pengalaman peribadi dia. Dia kata, aku ni pernah dizalimi. Dia cerita di Mesir lah, aku pernah dizalimi. Kita pun dengar lah, kita belajar. Dia kata, lepas tu aku ni, lepas kena zalim, aku tak putus sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ribu-ribu kali aku sebut hari-hari. Dia kata tak lama lepas tu Allah Ta'ala tunjukkan balasan yang setimpal kepada orang yang menzalimi aku. Sebab dia kata aku tak ada daya, aku tak ada kemampuan nak balas. Aku hanya sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu hebatnya doa orang yang dizalimi. Doanya sangat mustajab. Jadi, sifat yang saudara sebut tadi itu, orang yang tidak nampak kebesaran Allah ni, sebab dia sudah dihijab. Hijab itu ialah kesombongan, keangkuhan. Dan ini juga adalah proses makaid asy-syaitan. Tipu daya syaitan kepada manusia. Cara syaitan ataupun iblis perdaya manusia ni dengan pelbagai cara. Dia ada banyak taktik Ustaz. Taktik banyak sangat. Antaranya ialah ditimbulkan perasaan was-was. Kita was-was, sentiasa was-was. Sebab tu was-was ni pada syaitan. Jangan dihirau was-was ni. Selalu kita ambil contoh mudah, orang was-was ambil wuduk lah. Ya. Habis basah ni, kuyuk ni. Sebab apa? Sebab dia ikut pada syaitan tu. Tak rata apa dia. Habis baju kamu pun basah ni. Dia rasa tak ni. Tak rata lagi. Tak sempurna lagi. Lepas, itu boleh tahan. Satu lagi, lepas ambil semayang tu, ambil air semayang sekali lagi. Ambil wuduk sekali lagi. Rasa macam tak sempurna wuduk tadi. Pening kepala. Itu penyakit was-was. Begitu juga penyakit was-was ni ialah timbulkan permusuhan. Tak boleh tengok orang nak bermusuh. Tak puas hati. Tengok orang ni tak puas hati. Tengok orang ni tak puas hati. Tengok orang ni tak puas hati. Itu syaitan tu. Kerja syaitan. Hasut kita. Dan satu lagi ialah syaitan dia rosakkan kita melalui sifat keakuan ada pada kita. Kita rasa sombong. Kita rasa lebih. Kita rasa kita ada segala-galanya. Kita merasakan kita lebih baik. Merasakan anak-anak kita lebih berjaya. Merasakan keluarga kita lebih bahagia, merasakan pendapatan kita terbaik, merasakan akhlak kita terbaik. Allah. Itu sombong juga. Ya. Itu juga disebut sebagai takabur juga. Dia syaitan ni dia akan masuk sampai ke tahap tu. Ya. Justru itu orang mukmin ni sentiasa mengingatkan bahawa apa yang disebut oleh Imam Ahmad dalam satu hadis Nabi SAW, man ta'azzama fi nafsihi wa ikhtala fi masyatihi laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Kata Nabi SAW, siapa yang rasa sombong pada dirinya, rasa hebat pada dirinya, rasa keakuan pada dirinya, dan dia berjalan pun sombong, maka Nabi SAW kata satu hari dia akan berjumpa Allah. Jumpa juga Allah. Tapi jumpanya dalam keadaan wahwa alaihi ghadban. Dalam keadaan Allah murka kepadanya.
itu. Allah Itu yang kita risaukan Ustaz ya. Betul. Baiklah para penonton sekalian, mungkin kalau kita tonton di filem syaitan merasuk manusia, sebenarnya bukan itu tujuan utamanya. Dia tak nak rasuk pun kita. Tapi tujuan utamanya Ustaz ya, hati kita. Itu yang bahaya tu. Okey Ustaz, Muhammad Hafizi ada tanyakan soalan ni, katanya, adakah orang yang sentiasa merasa dirinya kurang dan lemah adalah antara orang yang sentiasa tawaduk dan jauh dari sifat keakuan? Baik. Silakan Ustaz. Ada dua perkara yang berbeza lah. Yang pertama sifat lemah, sifat dhaf, lemah dalam bahasa Arab, lemah. Itu satu perkara. Yang kedua ialah sifat tawaduk. Ya. Tawaduk ni kita tahulah sifat yang rendah diri, tak merasa sombong, menghormati orang lain. Kalau dia ada nikmat dia rasakan ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tawaduk. Yang satu lagi tu dhaf. Dhaf ni lemah. Lemah ni adalah sifat yang ada kepada manusia, mesti kita perangi. Lemah ni mesti kita perangi. Dan lemah ini nak kuatkan dia bukan dengan kekuatan fizikal. Itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah wa innamasyadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Nabi SAW, bukanlah orang yang kuat itu ialah orang yang kuat ketika bergusti, ketika bergocoh, ketika berlawan. Tapi orang yang kuat itu ialah orang yang dapat mengurus dirinya ketika marah. Ketika marah. Jadi kita nak sifat tawaduk, kita tak nak sifat lemah. Lemah ni apa? Perkara yang batil pun kita ikut. Lemah, segala-galanya lemah. Usaha cari rezeki pun tak nak. Itu sifat lemah yang sifat malas. Ini sesuatu yang dilarang, ditegah oleh agama. Agama ni adalah agama kemajuan, agama bekerja, agama semangat, agama usaha, agama ikhtiar. Baru kita tawakal, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Okey Ustaz, tadi Ustaz ada sebut bagaimana sifat keakuan ini dapat menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sudah tentu lawan kepada sifat tersebut ialah taqarrub ila Allah, iaitu mendekatkan diri kepada Allah. Cumanya mungkin kita akan bicarakan sambungannya sebentar saja lagi Ustaz ya. Kerana apa para penonton sekalian, kita akan ada sambungan di TV9 sebentar saja lagi. Jadi kita tutup dulu di TV3. Cumanya terus setia bersama kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kami bawakan kepada anda yang terbaik, bahkan di saluran Raudah yang mana kami kongsikan dengan anda semua pelbagai yang memberi manfaat. Termasuklah kalau kita tonton Tanyalah Ustaz ni, topik-topik yang sangat dekat dengan kita. Terutamanya hari ini kita bawakan topik akhlak yang mana kita bicarakan tentang buang sifat keakuan. Dan kita sangat beruntung bersama dengan kita yang berbahagia Ustaz Ahmad Syukri Yusof yang memberikan pencerahan. Baik Ustaz, ada satu soalan di Facebook daripada Al-Shal ni. Kata beliau, macam mana nak mengajak segelintir orang bercampur dengan masyarakat setempat? Tak nak bercampur dengan orang ni. Kerana ada sifat keakuan tanpa peduli apa jua yang berlaku. Sebagai contoh, dalam taman perumahannya sendiri. Seperti berlaku kematian, ada yang sakit kronik dan aktiviti-aktiviti yang berlaku dalam taman perumahan sendiri. Lantak koma lah katanya. Silakan Ustaz. Tak ada pula lantak koma dalam tu. Saya tambah. Tambah. Baik, sebenarnya bila kita hidup berjiran ni di taman ataupun di kampung ataupun di mana-mana, berjiran ni sebenarnya adalah sebagai satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Dan berbuat baik kepada jiran ni, sebenarnya panduan ini ada kepada Nabi SAW. Sebab Nabi sendiri, jiran ni ada di kalangan Muslim, ada yang di kalangan bukan Muslim, bukan orang Islam pun, orang Yahudi. Dan banyak dalam catatan sirah, orang Yahudi ni, dia masuk Islam ni kerana melihat adab
dan tingkah laku yang ada kepada Rasulullah. Bukan berhujah. Bukan berhujah. Nampak tak beza? Kita ni sibuk berhujah. Ya. Hujah. Walaupun kadang-kadang bukan hujah pun. Emosi je Emosi je lebih. Tapi itu tidak berlaku kepada Nabi SAW. Mukadimah kita nak sebut pada soalan tadi ialah sebenarnya contoh-contoh ni ada kepada Nabi SAW. Cuma kita faham dalam kehidupan hari ini ada orang macam ni dai. Orang yang keluar pukul 6.30 pagi. Betul. Balik 8.30 malam. Allah. Dan ramai orang macam ni. Jadi sudah tentulah kehidupan dia tu, gaya hidup dia tu, dia tak boleh bercampur seperti mana orang lain. Yang balik sebelum maghrib, pergi ke surau dan sebagainya. Tapi ini bukanlah bila kita sebut begini, mereka boleh untuk tidak bercampur. Kerana masih ada ruang-ruang yang ada. Ya, betul. Saya lihat kadang-kadang yang berlaku ni, dia tak sombong pun. Dia tak ada sifat keakuan. Tapi kerana faktor masa tadi. Yang kedua, dia tak tahu di mana nak mulakan dulu. Macam mana nak bercampur dengan orang? Macam mana nak campur dengan orang. Kita bagi panduan. Boleh mulakan di surau. Betul lah tu. Boleh mulakan di masjid. Boleh mulakan di persatuan penduduk. Dan macam mana nak beritahu macam mana? Pergi dulu. Dan dalam persatuan tawarkan apa yang boleh kita tawarkan. Oh, saya semua tak reti. Tapi buat grafik sikit-sikit bolehlah. Itulah kemahiran yang persatuan perumahan perlu. Buat grafik, buat program nak ada grafik. Bila kita dah masuk begitu, insya-Allah kita akan cepat mesra dan mudah bercampur dengan orang. Itu panduan yang secara ringkas yang boleh kita beri. Tapi akhirnya sebenarnya ia datang daripada hati kita, semangat hati kita. Kalau kita nak bercampur, kita akan cari masa, cari waktu. Tapi kalau kita pentingkan hanya untuk diri kita saja, keluarga kita saja, itu suatu yang tidak baik. Kita tidak mahu masuk daripada senarai orang yang bila berlaku sesuatu musibah, kematian, dia pun tak tahu nak beritahu pada siapa. Nombor telefon pengurusi surau tak ada, nombor imam tak ada, segala-galanya. Maksudnya kena cakna lah Ustaz. Janganlah bagi alasan itu dan ini. Dan kalau ada persatuan penduduk, kita masuk dalam persatuan penduduk tu walaupun kita tak aktif, bayar yuran tu RM5 tu, bayar yuran RM10 tu. Sebab orang-orang yang dekat dengan kita ni lah akan bantu kita. Minta maaf, kadang-kadang keluarga kita pun jauh. Keluarga tak dekat dengan taman kita tu, mereka berada jauh. Kalau berlaku apa-apa pada diri kita, keluarga kita, jiranlah yang terlebih dahulu akan melihat kita. Jadi bila kita faham kondisi begitu, insya-Allah kita akan rendahkan ego kita, kita akan bergaul dengan semua orang, bukan sekadar bergaul, kita tinggikan tahap pergaulan kita sambil kita saling menziarahi, mengambil berat apa yang berlaku dalam masyarakat, kematian, orang sakit dan sebagainya, dan semua itu terhasil melalui pergaulan kita. Dan hari ini dia tak macam zaman dulu. Zaman dulu dia tak ada grup WhatsApp. Nak beritahu sesuatu lambat. Tapi sekarang apa saja aktiviti yang berlaku, kita akan tahu. Sebab tu setengah orang dia tak pernah jawab pun, tapi dia tahu segala-galanya. Sebab dia baca. Betul. Cuma dia tak respon. Tak apalah, paling kurang dia tahu apa yang berlaku di sekitar masyarakatnya ataupun masyarakat yang terdekat. Saya tertarik dengan apa yang Ustaz sebutkan tadi tentang kejiranan. Ini juga isu yang makin hangat Ustaz sekarang ni. Tular di laman sosial. Ada juga yang berkaitan dengan kenderaan diparking ikut suka, diletakkan kenderaannya di depan rumah jiran lain. Itu belum cerita dengan ada yang kononnya dialah yang paling sedap suaranya karaoke kan. Sampai menyebabkan orang tak boleh tidur dan macam-macam lagi lah. Jadi mungkin berdasarkan soalan Al-Shal tadi, Ustaz mungkin boleh komen juga. Setuju atau tidak dan apa komennya. Kita ni kena buang sifat keakuan. Sebab apa? Dengan sikap itu, kita buang sifat keakuan tu dapat membantu orang lain juga untuk mewujudkan rasa simpati, ukhuwah dan sebenarnya dapat meningkatkan tanggungjawab sesama insan. Mungkin apa yang Ustaz boleh kongsikan? Daripada contoh yang diberikan tadi, betul lah maknanya bila ada sikap keakuan ni, dia akan menghalang kasih sayang kita dengan orang lain. Umpamanya contoh keakuan tadi, orang karaoke yang kuat-kuat tadi, yang bergaduh suami isteri.
Dia bergaduh suami isteri ni lumrah. Lumrah, tapi kadang tu sampai jiran tu tak tenang. Bukan jiran tak tenang, dia berbalah berkelahi di luar rumah. Wah, bising di luar rumah sampai jiran tahu bahawa dia berbalah, dia bermusuh. Padahal kalau nak berlawan cakap dalam rumah lah. Ya. Ataupun masuk dalam kereta, tutup kereta tu berbalah lah. Bukan kita suruh berbalah. Tapi nak ceritanya jangan sampai kita timbulkan sesuatu yang tidak baik. Parking kereta depan rumah jiran, tak fikirkan jiran. Boleh kadang-kadang kita buat majlis, kawasan kejiranan jalan kita sempit, paling kurang kita maklum kepada jiran tetangga kita, maklum dalam kumpulan WhatsApp taman kita, maklumkan begitu begini. Saya fikir orang pun faham. Yang orang marahnya tak tahu sepatah, tiba-tiba orang ada kecemasan dan sebagainya sampai mengganggu orang lain. Jiran kita nak pergi ke airport sebagai contoh. Allah, nak cepat. Nak cepat. Kita pergi tempat lain tapi kita blok kawasan rumah dia. Tak letak nombor telefon pula. Nombor telefon tak letak. Masuk grup taman pun tak masuk. Allah. Jadi itu timbul sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan. Dia sebenarnya hidup ni kita nak bahagia. Hidup ni kita nak seronok. Kalau kita nak seronok, kita juga kena seronokkan orang lain. Kalau kita nak bahagia, kita bahagiakan orang lain. Kalau kita mahu gembira, gembirakan orang lain. Jangan kita nak gembira, kita susahkan orang lain. Allah. Sebab akhirnya kita tak akan gembira. Kerana menyakiti jiran, membuat seseorang itu sakit hati kepada kita adalah sesuatu yang akan memberi kesan yang tidak baik kepada kita akhirnya. Okey Ustaz, Islam, kalau sebut perkataan Islam itu pun dia membawa maksud kepada salam, sejahtera. Dan sudah pasti Islam itu membawa kepada kesejahteraan. Jadi ada satu soalan daripada Faizal bin Ahmad ini. Katanya, jika kita hanya berdoa untuk diri dan keluarga kita sahaja tanpa diselitkan untuk orang lain, maksudnya tak ada doa untuk orang lain, adakah ini bermaksud sifat keakuan dan pentingkan diri masih ada dan menebal dalam diri kita? Kerana Islam mengajar kita supaya sayang kepada semua orang dan sentiasa mendoakan kebaikan tanpa pengetahuan mereka. Jadi salah ke? Satu kesalahan ke kalau tak mendoakan orang lain? Mendoakan orang lain seperti kita sebut di awal tadi, sunnah Al-Quran. Sunnah. Ajaran Allah kepada kita. Paling kurang kita menyebut lil mu'minin wal mu'minat. Betul. Itu kepada orang lain saja. Jangan kita bilang, ya Allah berilah kebaikan pada saya dan keluarga saya. Habis itu je. Orang lain juga nak kebaikan juga. Kita bagi tadi contoh, orang lain juga doakan untuk kita. Kita doakan untuk orang lain. Cuba bayangkan ketika kita doakan lil mu'minin wal mu'minat, bukan saudara kita di Malaysia saja, seluruh saudara kita di dunia ni membaca doa yang sama. Juga untuk kita. Untuk kita. Untuk orang lain. Itu hebatnya doa bila kita mulakan dengan Rabbana, wahai Tuhan kami. Dan pasti bila Allah letak Rabbana ada hikmah di sebaliknya. Apa yang kita sebut ini, apa yang kita fahamkan daripada penulisan, perbahasan para ulama kita, bahawa di situ menggambarkan orang mukmin itu dia saling tolong-menolong antara satu sama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolong dalam kebaikan dan takwa. Doa juga adalah bentuk ketakwaan. Betul. Bentuk kebaikan. Jadi sebab itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam isu ini pernah memberitahu kepada kita begini. Dia kata Sayyidina Ali, puncak tawaduk ni, rendah diri ni, lawan pada kesombongan ni dia ada 3. Yang pertama ialah kalau kita jumpa seseorang, kita dulukan, kita beri salam. Kita dulu bagi Kita salam. lah. Masalahnya kita ni, tunggu orang beri salam. Dengan alasan, Pangkat kita besar kata, katanya. pangkat besar satu. 2 tahun lepas aku beri salam dulu. Dia ingat lagi 2 tahun lepas. Ungkit. Ungkit. Tak payah ungkit lah. Kita yang mulakan salam. Ambil sunnah Nabi. Nabi orang yang paling awal memberi salam bila berjumpa dengan sahabat. Tak sempat sahabat beri salam, Nabi beri salam dulu. Sedangkan Nabi paling mulia. Nabi maksum. Tapi Nabi nak gambarkan kepada kita itu yang sepatutnya kita buat. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, kata-kata Sayyidina Ali ni memang hebat. Dia kata yang kedua ni, kita redha kalau berada di satu majlis, kita didudukkan di tempat yang rendah, bukan di tempat yang terhormat. Kalau dalam bahasa sekarang, kursi VIP lah ataupun VVIP. Dan pergi satu majlis, dan ingat ke,
kursi VIP, rupanya kursi biasa. Tiba-tiba dai duduk kursi biasa dengan hati yang tenang. Itu terbaik. Ya. Tapi kalau dai kata, saya ni dai ni. Ini je kursi. Dai TV3. Ini saja kursi, tak patut. Itu ada unsur-unsur kesombongan. Bayangkan, Sayyidina Ali fikir 1400 tahun dulu dah. Keadaan tu. Ada orang ni, tabiat dia tak boleh. Dia kalau majlis tu, kalau kursi, kalau kenduri, kadang-kadang kenduri ni, tuan rumah tak buat pun meja VIP. Dia duduk keluh kesah tengok. Apa ni tuan? Apa ni Datuk? Saya nak duduk. Ni kosong tak? Duduk tengok lagi. Nak cari meja VIP. Tak jumpa lah. Memang tak ada meja kursi VIP. yang empuk. Nak kursi empuk. Ni soal hati. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, dia benci kepada tunjuk ni. Riak. Nunjuk-nunjuk. Supaya dia ni menjadi perhatian masyarakat. Dikenali sebagai selebriti. Sebab tu, selebriti ayat saya lah. Dia kata terkenal. Tapi sama ya, selebriti dan terkenal kan. Betul. Sama je. Jadi sebenarnya, mempamerkan sesuatu ni ada baik, ada bagus. Tapi kalau lebih, itu akan menimbulkan unsur-unsur yang tak baik. Pamerkan gambar keluarga dalam laman sosial, itu saya fikir tak ada masalah. Tapi siang malam cerita tentang kebahagiaan dia. Hari ni makan rojak, esok makan cendol dengan keluarga. Hari-hari. Jadi orang di luar sana ni, ada orang yang sedang dalam masalah rumah tangga. Betul. Ada orang yang belum pasangan. Saya kata begini, bukan tak boleh kita dedahkan keluarga kita di media sosial. Tapi yang patut-patutlah. Mungkin ada orang lain yang terasa hati. Bukan salah, tapi kalau terlalu kerap membayang, kita takut begini. Baik. Mungkin ada orang benci, mungkin orang sakit hati, mungkin orang dengki. Jadi elok kita jangan terlalu tunjukkan. Yang patut-patut saja. InsyaAllah. Baiklah Ustaz, kejap je lagi mungkin kita akan sembang juga taqarrub ilallah. Itulah pengubat untuk penyakit yang disebut sebagai rasa diri bagus ini, keakuan ini. Nantikan sebentar saja lagi ulasannya. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Segala yang terbaik kami sajikan buat anda semua dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, dan tahun demi tahun kami berikan yang terbaik. Dan anda juga terbaik kerana terus memberi sokongan buat kami. Dan hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kita dapatkan manfaat dalam perkongsian ilmu berkaitan dengan akhlak, iaitu buangkan sifat keakuan. Dan kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ahmad Syukri Yusof. Baik Ustaz, sebelum kita nak kalau ikutkan dalam bola sepak ni ke hujung-hujung dah ni, nak hampir kepada khulasah ataupun kesimpulan kita. Jadi mungkin kita nak bawa perbincangan kita ini graf untuk turun sedikit, mencari penyelesaian, mencari hikmah di sebalik sifat-sifat yang kita nak buang ni, iaitu sifat keakuan ini. Bagaimana Ustaz? Bila kita sebut tentang masalah, mesti ada penyelesaian. Jadi penyelesaian kepada keakuan ini iaitu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya Ustaz? Baik, at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, itu solusi yang terpenting untuk kita selesaikan masalah keakuan, anani, ataupun kita kata kesombongan, penting diri dan sebagainya. Kerana bila kita sebut taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah tu, dia tak boleh lari daripada dua perkara. Yang pertama, asas hubungan kita dengan Allah. Satu. Ya, betul. Yang kedua, hubungan kita sesama manusia. Dia ada hubung kait. Justru itu sebagai contoh, Nabi SAW menyebut, wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ullah, atau kama qala. Kata Nabi SAW, tidak adalah seseorang itu yang tawadda' lillah. Kata kunci dia lillah. Dia tawaduk kerana Allah, kerana perintah pada Allah, kerana ta'abud kepada Allah, kerana cinta kepada Allah. Orang ini walaupun dia tawaduk, rafa'ullah, Allah angkat kedudukan orang itu. Jadi kita mulakan dengan tazkiyatun nafsi. Betul. Taqarrub ilallah dengan kita menyucikan hati kita, jiwa kita, buang daripada kita. Ini kita kata latihan. Dia bukan boleh selesai, boleh kaedah dia dalam sehari semalam, tapi berterusan. Buang daripada
diri kita ni sifat sombong, sifat takabur, tapi kita penuhi diri kita ini dengan sifat kita bekerjasama, hormat menghormati antara satu sama lain, kerana kita sedar bahawa agama ni mengajar kepada kita kalau dalam soal hubungan sesama manusia, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Allah Ta'ala sebut begitu umum. Tapi macam mana untuk timbulkan persaudaraan itu? Persaudaraan itu bukan kerana keturunan. Betul. Pernah berlaku di zaman Nabi SAW, orang Ansar dengan Muhajirin ini masing-masing nak merebut Salman Al-Farisi. Masing-masing mengaku. Kata orang Ansar, Salman Farisi daripada kami Ansar. Muhajirin kata dia daripada kami. Nabi kata dia daripada ahli bait, daripada keturunan Nabi. Walaupun dia bukan keturunan Nabi, tapi Nabi nak gambarkan, jangan kamu sibuk yang tu. Ni Ansar ke Muhajirin ke siapa, keturunan mana. Yang penting dia adalah saudara kita. Betul. Innamal mu'minuna ikhwah. Dia adalah saudara kita. Dan saya fikir kita bila berada dalam sebuah negara macam Malaysia ni, kita bertuah sebab negara Malaysia ni dia hebat. Negara pelbagai bangsa, pelbagai keturunan, pelbagai agama. Alhamdulillah kita boleh hidup dalam keadaan aman. Kuncinya apa? Kuncinya kita hormat menghormati antara satu sama lain. Dan saya fikir inilah dakwah yang hebat yang boleh kita paparkan apabila kita boleh saling hormat menghormati antara satu sama lain. Kita pegang konsep Quran, lakum dinukum waliyadin. Kepercayaan kita, kepercayaan kamu. Tapi bukanlah berbeza kepercayaan itu menyebabkan kita bermusuh. Sebab itu yang tidak ditunjukkan oleh Nabi. Nabi gambarkan walaupun berlaku perbezaan bangsa, agama, bahasa, Nabi tetap boleh membina negara Madinah yang hebat. Kerana apa? Kerana Nabi titipkan dalam hati-hati sahabat, hidup ini mesti ada rasa kasih sayang. Jadi insya-Allah kita nak jaga negara kita dalam bentuk kita semua jaga akidah kita, jaga perpaduan kita, kita pamerkan dalam kehidupan kita akhlak yang baik kepada orang Islam, kepada orang bukan Islam. Ini adalah tuntutan, dan yang akhir saya nak sebut ialah mesti kita membumikan Al-Quran. Akhlak-akhlak mulia ni dah ada dalam Al-Quran, dah ada dalam hadis. Kita nak membumikan Al-Quran dalam kehidupan, membumikan hadis. Kita nak bawa benda yang ada dalam hadis, benda dalam Quran itu sebagai sesuatu yang boleh kita lihat, yang boleh kita bicarakan. Allah. Mungkin ramai yang tertanya-tanya kenapa disebutkan oleh Ustaz tadi golongan Ansar dan Muhajirin berebut Salman Al-Farisi ini. Kerana Salman Al-Farisi sahabat Rasulullah yang hebat, cerdik. Dalam peperangan Khandaq, Salman Al-Farisi lah yang memberi idea kepada Rasulullah untuk mengorek parit. Itulah kehebatan Salman Al-Farisi. Baik Ustaz, ini mungkin kita jadikan soalan daripada Kak Yat ini sebagai pelan tindakan kita. Kak Yat bertanyakan, ataupun Nur Hayati Ismail katanya, apakah tips-tips untuk kita sedar diri selalu bahawasanya kita adalah hanya hamba-Nya? Bagaimana pula untuk kita sedar siapa kita tanpanya? Ini sebagai pelan tindakan kita Ustaz. Silakan. Tepat sekali apa yang disebut oleh Puan Nur Hayati Ismail, bahawa kita semua adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa sahaja nikmat yang Allah Taala beri adalah kurniaan Allah. Betul. Bukan kebijaksanaan kita, usaha kita, ikhtiar. Akhirnya wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa sahaja nikmat yang kamu dapat itu faminallah. Ianya datang dari Allah. Betul, kita usaha, kita ikhtiar, kita merancang, tapi ingat faminallah, ianya datang daripada Allah. Bila ingat datang daripada Allah, nak sombong buat apa? Nak takut pasal apa? Nak pentingkan diri pasal apa? Sebab semua ini datang daripada Allah. Allah boleh beri, Allah Ta'ala boleh tarik. Tapi kita mintalah kepada Allah supaya nikmat itu berterusan. Yang kedua ialah, kita bila sebut kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh engkar kepada kebenaran. Betul. Tapi kita menerima kebenaran dan terima kebenaran itu walaupun pahit. Itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas, atau kama qala. Kata Nabi,
kesombongan itu ialah bila kita menolak kebenaran. Kebenaran kita kena terima. Walaupun tak berapa serasi dengan kita, tak sesuai dengan kita, tapi kebenaran tetap kebenaran. Dan begitu juga sombong itu ialah ghamtun nas, menghina manusia yang lain. Kita minta perlindungan dari Allah Ta'ala juga. InsyaAllah. Baiklah, untuk memurnikan program kita hari ini dan insyaAllah dapat memberi kesedaran kepada diri juga, dapat berbekas di hati ilmu itu kita juga. Jadi mungkin doa daripada Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, jazakallah. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syukri Yusof kerana sudi bersama dengan kami Ustaz ya. InsyaAllah kita akan bersama lagi Ustaz. Baiklah para penonton sekalian, sudah pastinya kita hamba bukan pencipta. Kita adalah yang menerima, bukan pemberi yang hakiki. InsyaAllah, buangkanlah sifat keakuan. Baiklah, saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.